Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh Budin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, baru-baru ini jadi viral isu Azfar Badrul, dia kempen kedai non-Muslim, dan isu ini juga diangkat oleh beberapa orang ustaz-ustaz dan di antaranya adalah video yang ada pada hari ini. Jom kita tengok video berkenaan sama-sama. Dalam cari makanan kita hari ni ramai orang Islam cari makanan yang halal saja, tak cari yang thayyibah. Itu yang masalahnya. Dan yang ni saya tak sokong sangat-sangat. Saya minta maaf lah kalau abang Azfar Badrul tengok video saya ni. Saya minta maaf sangat-sangat. Sebab apa? Saya memang sokong abang. Tapi kalau perkara yang macam ni menggalakkan orang Islam, kat sini saya tengok berapa ramai orang Islam yang beratur panjang semata-mata nak beli ni. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang ada tengok tak video terbaru Azfar Badrul? Awak ni macam tak tahu je. Sini. Aku ni pelakon. Saya tengah tengok ni Azfar Badrul, nampak Azfar Badrul. Allahu Akbar. Saya bukan nak marah ke apa tau, tapi itulah dia ni, saya anggap dia ni orang yang baik dan juga idola saya. Sebab waktu Muzik PKP, apa awal ni? PKP. Saya pause sekejap sebelum kita sambung tengok video ni. Saya nak bagi nasihat kepada sahabat-sahabat, tolonglah bila buat video tu janganlah bubuh lagu-lagu yang mengganggu. Lagi-lagi bila awak berbicara berkaitan tentang agama sehingga orang tidak dapat apa yang awak nak sebutkan. Apatah lagi lagu-lagu itu kadang-kadang terasa begitu tidak sesuai. Awal PKP, saya tengok video dia banyak bantu peniaga-peniaga yang tepi-tepi jalan kan, dia bagi duit apa semua. Tapi yang ni saya tak sokong. Yang ni kenapa saya tak sokong? Sebab kenapa tak sokong dia bantu ataupun dia promote mengenai kedai ataupun gerai dia tak orang sokong. Cina. Macam ni apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita bantu dalam Al-Quran, iaitu dalam surah nombor 2, iaitu surah Al-Baqarah ayat 168 dan juga ayat 172. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh pada kita ni, kita kena cari makanan yang halalan thayyibah. Jadi kita bukan cari makanan yang halal saja. Jadi kena cari yang thayyibah. Kenapa kita kena cari yang thayyibah? Sebab bila kita cari yang makanan yang terbaik, makanan terbaik ni korang kena tahu, makanan terbaik ini adalah makanan yang dihasilkan daripada orang-orang yang solat, orang yang jaga agama. Sebab apa? Bila kita tak cari makanan yang thayyibah, maka doa kita tidak dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hari ni ramai orang Islam cari makanan yang halal saja, tak cari yang thayyibah. Itu yang masalahnya. Dan yang ni saya tak sokong sangat-sangat. Saya minta maaf lah kalau abang Azfar Badrul tengok video saya ni. Saya minta maaf sangat-sangat. Sebab apa? Saya memang sokong abang. Tapi kalau perkara yang macam ni menggalakkan orang Islam, kat sini saya tengok berapa ramai orang Islam yang beratur panjang semata-mata nak beli ni. Tahu tak? Dan bila abang Azfar tanya pada owner dia kata halal lah. Dia pun macam ragu-ragu nak cakap. Dia walaupun orang Cina, dia bukan orang Islam. Tapi hasil dia bukan daripada tangan orang yang beriman, maka thayyibah yang tak ada. Sebab tu Allah SWT suruh, wahai manusia, ini manusia bukan orang beriman, Allah suruh perintahkan, wahai manusia, carilah makanan yang halalan thayyibah. Kalau orang beriman, Allah bagi tahu, ya wahai orang yang beriman, carilah makanan yang thayyibah. Halal ni Allah buangkan. Sebab apa? Orang yang beriman pasti akan cari makanan yang halal dan thayyibah. Itu masalahnya sekarang. Jadi saya memang tak puas hatilah apa yang abang Azfar Badrul buat ni. Yang ni je saya tak puas hati. Yang lain semua alhamdulillah saya sokong. Tapi untuk macam ni, sebab apa saya risau pasal umat. Sebab apa? Umat akhir zaman ni, Allahu Akbar, makin jauh daripada sunnah Nabi SAW. Dan hari ni berapa ramai orang Islam beli makanan cari yang halal saja, thayyibah tak ada. Malah cari makanan walaupun kedai tu ada tanda halal, tapi dibuat oleh bukan orang Islam, orang yang beriman. Bukan nak resis. Ini bukan perkara nak resis, tapi ini yang saya tak setuju. Sebab apa? Allah SWT suruh kita cari makanan yang halalan thayyibah. Ini paling penting. Sebab apa? Bila kita peniaga, bila menghasilkan makanan, dia jaga solat, dia jaga zikir, dia jaga aurat dia jaga Al-Quran dia, insya-Allah kita jual makanan bagi pada orang Islam, doa dia akan dimakbulkan. Tapi kalau kita berniaga, kita tak jaga benda-benda ni, maka kita bagi makan pada orang, kita tak jaga solat, kita buka aurat, doa orang tak dimakbulkan oleh Allah SWT. Jadi tolonglah peniaga-peniaga kat luar sana, contoh yang promote pasal makanan ni, tolonglah. Contoh makan kena duduk, macam mana cara ikut adab, macam mana ikut sunnah Nabi SAW. Ini paling penting. Saya minta maaf. Jadi kalau salah saya ada kekurangan, saya minta maaf. Jadi banyak kurang ini pendapat saya. Ini pendapat. Macam mana pun korang yang setuju ataupun tak setuju, korang boleh
komen kat bawah. Okey, boleh komen Boleh Share komen and comment. Okey, Okey. share dan Kau komen, letak apa yang korang nak komen. Kau sama pendapat dengan saya ke ataupun korang ada pendapat korang sendiri. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Okey, baik, kita dah tengok video berkenaan sama-sama. Jom kita berikan sedikit reaction berkaitan tentang isu ni, dan saya rasa tidak menjadi masalah apabila saya memberikan reaction ini disebabkan ustaz itu sendiri suruh komen. Jom kita komen dan kita berikan manfaat ilmu, insya-Allah. Moga-moga kita dapat manfaat ilmu. Okay, saya nak tunjuk sedikit selingan daripada video asal Azfar Badrul. Kedai apa yang dia kempen sampai ustaz ni tak puas hati? Jadi sudah berapa lama buka ni? Sampai beratus orang ramai. Pertama sekali halal Memang kita tak boleh cakap kalau kita tipu, kita berdosa kan. Ada seorang YouTuber dia kenal saya? Kenal. Ini you kira pertama lah. Ada tak negeri lain ke? Ini video Azfar Badrul Sahabat-sahabat, bro ni dia tak suka dan tak sokong sebab Azfar Badrul bantu promote kedai Cina. Kemudian dibawakan ayat 168 dan 172 dengan pelbagai tujuan dan pelbagai sebab yang dia sebut. Dalam ayat 168 dan 172 Allah Ta'ala sebut, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai sekalian manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah kamu ikut jejak langkah syaitan, kerana sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang terang dan nyata bagi kamu. Dalam ayat 168 surah Al-Baqarah. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi dan dengan ayat yang lain yang ustaz ini ataupun bro ini sebut. Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibat ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari benda-benda yang baik, yang halal, yang telah kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika betul kamu hanya beribadat kepadanya. Menariknya, ustaz ini tegaskan bahawa kalau tak cari makanan yang tayyibah yang dihasilkan oleh orang yang salat dan jaga agama, maka doa kita tidak diterima. Ini adalah dakwaan yang cukup berat dan dakwaan yang terkeluar daripada metod-metod agama. Tak benar dan misleading terhadap agama kita. Pertama, semua umat Islam mesti makan makanan yang halal. Itu jelas. Tetapi pandangan ustaz ini keliru di dalam isu makanan yang tayyib. Apabila dia maksudkan tayyib itu ialah makanan yang dihasilkan oleh orang yang salat, orang yang jaga agama, tutup aurat dan sebagainya. Ini adalah definisi yang tak kukuh pada maksud tayyib. Nabi Muhammad SAW pernah makan makanan yang dihidangkan oleh jirannya yang bukan Islam. Adakah bermakna Nabi SAW tidak makan makanan yang halal dan tayyibah? Adakah Nabi hanya cari makanan yang halal saja tetapi Nabi tidak menghiraukan aspek tayyibah yang ada di situ? Dalam riwayat Anas radhiyallahu anhu, anna imra'atan yahudiyatan atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyatin masmumatin fa akala minha. Seorang wanita Yahudi pernah bawakan sepotong daging kambing yang telah diracun, lalu baginda memakannya. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Hadis ini sekalipun akhirnya Rasulullah SAW diracun setelah memakan daging pemberian wanita Yahudi itu, masih menunjukkan bahawa bolehnya menerima makanan daripada orang bukan Islam. Kita makan makanan orang bukan Islam tidak menjadi apa-apa masalah. Tidak ada kesalahan bagi seorang Muslim untuk memakan makanan yang dimasak atau disediakan oleh bukan Islam, sama ada ia adalah susu, sayur-sayuran, buah-buahan dan segala macam jenis makanan yang lain, kecuali sembelihan sahaja. Dalam video yang kita tengok tadi, itu adalah keledek. Ustaz ataupun bro ini pun nampak itu adalah keledek. Kenapa dia nak buat lagi isu dalam bab ni? Kalau nak pergi kata orang Cina tu ragu-ragu, biar pilah dia ragu-ragu sebab dia orang Cina, dia bukan Islam. Dia hanya tahu bagaimana aspek halal untuk mendapatkan sijil halal. Bagi dia kalau ada sijil halal itu halal lah. Boleh jadi begitu. Dan dia telah berusaha untuk dapatkan sijil berkenaan. Maksudnya dia telah berusaha untuk dapatkan maklumat yang halal. Kita ni yang tengok, kita tahulah ini keledek saja. Apa masalahnya? Makan je lah, apa isu? Kalau hang nak makan tekak hang rasa okey, silalah makan. Kalau hang rasa tekak hang tak okey, tak payah makan. Apa masalah dia? Qatadah rahimahullah berkata, la ba'sa bi akli ta'amil majus ma khala dhabihatah. Tak ada masalah untuk makan makanan orang Majusi
selain dari sembelihan. Majusi ni apa? Yang sembah matahari, yang bukan sembah Allah Azza wa Jalla. Anda boleh rujuk dalam riwayat Abdul Razak di dalam Musannaf Abdul Razak. Begitu juga yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam kitab tafsirnya. Wa qala Abu Umar wala ba'sa bi akli ta'ami 'abdatil awsan wal majusi wa sairi man la kitabalah minal kuffar ma lam yakun min dhabaihim. Telah berkata Abu Umar, dan tidak mengapa dengan memakan makanan golongan penyembah berhala, orang majusi dan sekalian daripada orang yang tiada kitab, maksudnya bukan daripada kalangan ahli kitab, dari kalangan orang kufar selain daripada sembelihan mereka. Ini yang disebutkan di dalam kitab-kitab para ulama kita. Tidak menghalang orang Islam untuk memakan makanan yang dihasilkan oleh orang bukan Islam, asalkan makanan itu halal, makanan itu bersih, okey, tak ada masalah. Ini kalau orang Islam masih lagi isap rokok, tak ada pun perkataan halal dekat situ, bersih pun tidak, sihat pun tidak, macam mana? Takkan kita nak pergi biar di situ disebabkan yang jual itu orang Islam, yang hisap itu pun orang Islam juga. Pun begitu, kalau awak sendiri nak jaga-jaga, nak berhati-hati ataupun nak menjaga kesihatan sehingga awak memilih tempat-tempat yang awak nak beli makanan itu, tak ada masalah kerana ia termasuk dalam kebebasan anda dalam memilih yang terbaik. Jika anda nak jadikan sifat terbaik itu ialah beli daripada orang-orang yang menjaga agama, solat, puasa, pergi haji, awak boleh lakukan. Jaga aurat, tak dedahkan aurat, silakan, tak ada masalah. Seperti mana orang lain berhak memilih cara mereka masing-masing. Hari ini JAKIM telah lakukan satu inisiatif yang cukup bagus dengan memperkenalkan logo halal. Yang saya nampak ustaz ini tetap kritik di dalam video. Dia kata kadang-kadang orang Islam ni pergi kepada kedai-kedai bukan Islam asalkan ada logo halal. Ini adalah kritikan yang tidak bagus kerana JAKIM telah melakukan satu inisiatif yang cukup bagus dengan memperkenalkan logo halal. Ia benar-benar mahu mempraktikkan ayat 168 surah Al-Baqarah, iaitu untuk mencari yang halal dan mencari yang taib. Sahabat-sahabat, mereka telah menetapkan syarat-syarat tertentu untuk memastikan halal dan taib. Kalau kita tengok dalam video itu, pengusaha kedai berkenaan begitu komited nak dapatkan sijil halal, sekalipun makanan beliau tu secara umumnya memang dah jadi halal dah, dan memang halal dah, tak ada masalah. Bersih pun bersih, orang pun beratok elok, pekerja pun ada pekerja yang muslim, pakai tudung elok juga, tak ada isu. Komplain saya tak tahu, kerana dia tahu, owner kedai ini tahu, penjual ini tahu bahawa market besar di dalam isu halal yang sepatutnya umat Islam mengambil manfaat daripada industri halal ini. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Sahabat-sahabat, saya nasihatkan kepada kita semua, saya dan juga anda, apabila kita nak sebutkan tentang satu isu-isu agama, jangan kita letakkan kepentingan diri kepada kita sehingga kita telah melampau di dalam memberikan pandangan. Sampai kata beli dekat kedai orang bukan Islam ini menyebabkan doa tidak diterima. Ini adalah kenyataan yang melampau, dan saya minta ustaz ini ataupun sesiapa yang mengambil pandangan seperti ini untuk mengkaji semula terhadap isu-isu seperti ini. Jika benar doa tidak diterima kerana makan makanan orang bukan Islam, hati-hati. Nabi SAW telah memakannya. Para sahabat Nabi ridwanullahu alaihim ajma'in, mereka juga telah memakannya. Apa yang kamu nak kata? Adakah kamu lebih baik daripada Nabi SAW? Adakah kamu lebih memahami agama berbanding Nabi SAW? Wallahu ta'ala alam. Sahabat-sahabat, saya cadangkan kepada anda untuk dapatkan buku Sirah Nabi Ar-Rahiqul Makhtum supaya kita jelas sikit apa yang berlaku pada zaman Nabi SAW. Ada isu Nabi SAW makan makanan orang bukan Islam di dalam buku ini. Ada dapatkan buku ini, beli buku ini dan baca. Moga-moga kita dapat manfaat ilmu. Saya letakkan link dekat bahagian description atau terus WhatsApp saya. Jika anda nak bersama-sama saya dalam projek memandaikan umat dengan ilmu, nak bantu kita punya equipment untuk lebih baik, nak bantu untuk kita bersama-sama membesarkan komuniti kita ini untuk kita lebih baik di dalam menghasilkan konten-konten, anda tekan butang join di bawah. InsyaAllah kebersamaan kita ini akan dinilai oleh Allah Azza wa Jalla dengan yang terbaik. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih banyak. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.